Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah Dr. Anida serta rakan seperjuangan saya. Kami dari Kumpulan 1 ingin membentangkan kajian kami iaitu isu permasalahan pembelajaran atas talian berkaitan pendidikan berkualiti SDG 4. Sebelum saya meneruskan pembentangan kumpulan kami, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya Muhammad Ridwan selaku ketua kumpulan bersama-sama rakan seperjuangan saya iaitu Abdul Muttalif, Fatin Nur Hidayah, Muhammad Asfar, Muhammad Irfan, Nur Dalili, Nur Fatini serta Shuaibah. SDG 4 ialah pendidikan berkualiti adalah asas untuk mewujudkan pembangunan secara mapan. Di samping meningkatkan akses kualiti hidup, akses kepada pendidikan inklusif juga boleh membantu melengkapkan penduduk tempatan dengan kemudahan yang mereka perlukan untuk membangunkan penyelesaian inovatif kepada masalah terbesar dunia. Kemajuan besar yang telah dicapai dalam meningkatkan akses kepada pendidikan di semua peringkat dan meningkatkan kadar enrolment terutama kepada golongan wanita dan juga kanak-kanak perempuan. Perubahan teknologi yang berlaku secara pantas juga dapat memberi peluang dan cabaran, tetapi persekitaran pembelajaran, kecekapan guru dan juga kualiti pendidikan tidak dapat seiring dengan teknologi. Usaha perlu difokuskan semula untuk meningkatkan hasil pembelajaran untuk pembelajaran sepanjang hayat terutama kepada golongan wanita dan juga kanak-kanak perempuan dan di samping itu kepada penduduk yang terpinggir. Oleh itu, di sini kita lihat bahawa pendidikan teramatlah penting dalam memacu sesebuah negara dan juga yang terpaling utama sekali adalah hak terhadap kemanusiaan itu sendiri. Seterusnya adalah dapatan kajian yang dikumpulkan oleh pengkaji melalui borang soal sidik yang telah diedarkan. Selama 80 orang responden telah mengisi borang soal sidik ini di mana 35 orang responden mewakili lelaki dan 45 orang responden mewakili perempuan. Carta yang kedua adalah umur. Bilangan umur responden yang paling tinggi adalah umur 23 tahun iaitu seramai 43 orang, diikuti dengan umur 24 tahun iaitu seramai 12 orang responden. Seterusnya umur 22 tahun dengan bilangan responden seramai 11 orang. Manakala bagi umur 20 dan 21 tahun pula adalah seramai 9 dan 5 orang responden. Carta yang ketiga pula adalah kaum. Majoriti kaum responden adalah kaum Melayu iaitu seramai 68 orang responden. Manakala selebihnya adalah kaum Cina seramai 6 orang, India seramai 3 orang dan lain-lain lagi adalah seramai 8 orang responden. Carta yang keempat pula adalah keberadaan pelajar semasa PKP 1.0 yang paling ramai adalah di rumah keluarga iaitu seramai 42 orang. Kedua tertinggi adalah pelajar yang tinggal di rumah sewa iaitu seramai 27 orang dan hanya 11 orang responden yang tinggal di kolej kediaman. Hal ini merupakan satu data yang positif kerana bilangan pelajar yang berada di rumah keluarga merupakan jumlah yang tertinggi dan sesuai untuk mengkaji masalah rangkaian internet ini. Seterusnya saya akan menerangkan tentang objektif kajian. Objektif kami yang pertama adalah untuk menyelidik permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran atas talian. Hal ini kerana sejak bermulanya era pandemik, kaedah pembelajaran telah bertukar daripada bersemuka kepada atas talian dan ini sememangnya memberi kesan kepada setengah pelajar untuk menyesuaikan diri mereka dengan norma baru. Objektif kami yang kedua adalah untuk menyatakan ketidakstabilan rangkaian internet terhadap pembelajaran atas talian. Hal ini kerana sesetengah pelajar mengalami kesukaran untuk menyertai kelas oleh kerana masalah internet sehingga menyebabkan mereka ketinggalan. Objektif yang ketiga adalah untuk mengkaji peranan pihak universiti. Hal ini supaya langkah dan solusi yang terbaik dapat diambil untuk menyelesaikan masalah pembelajaran atas talian. Penyataan masalah. Kajian ini dibuat atas keprihatinan pengkaji terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, terutama sekali pelajar di Malaysia yang merupakan negara yang membangun. Ia juga mempunyai masalah iaitu masalah jaringan internet. Jaringan internet di Malaysia ini tidak menyeluruh di seluruh negara termasuk kawasan bandar yang maju, apatah lagi kawasan pedalaman seperti kampung. Ini kerana
ketidakcanaan orang yang bertanggungjawab dalam mencapai rangkaian internet yang maksimum. Rangkaian internet di Malaysia juga amat perlahan berbanding negara jiran seperti Thailand, Indonesia dan juga Singapura. Dan kos untuk memiliki penggunaan internet juga amatlah tinggi. Kosnya tinggi dengan apa yang kita dapat gunakan. Situasi pandemik menyebabkan pelajar terpaksa belajar secara atas talian dan tidak semua pelajar dapat belajar dengan baik atas sebab rangkaian internet yang teruk. Ini akan mengganggu mereka dan menyebabkan mereka tekanan dan juga tidak fokus dalam ketika pengarah mereka ajar. Baiklah, dapatan kajian bahagian B ialah permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran atas talian. Antaranya, adakah keadaan rumah kondusif untuk dijadikan tempat belajar? Majoriti memilih setuju seramai 31 responden dengan penyataan berikut. 21 responden tidak pasti, 16 sangat setuju, manakala 8 responden memilih tidak setuju dan 4 orang memilih sangat tidak setuju. Seterusnya, adakah kawasan rumah mencapai capaian internet yang cukup dan mencukupi? Majoriti memilih setuju seramai 27 orang responden dengan penyataan di atas. 19 responden tidak pasti dan 17 sangat setuju, manakala 12 responden memilih tidak setuju dan 5 orang memilih sangat tidak setuju dengan penyataan di atas. Kemudian, untuk pembelajaran atas talian memerlukan kos yang tinggi berbanding pembelajaran secara bersemuka. Majoriti memilih tidak pasti dengan penyataan berikut. 21 responden, 16 orang responden masing-masing setuju dan sangat setuju dengan penyataan berikut. 13 responden memilih tidak setuju dan 16 sangat tidak setuju bahawa pembelajaran atas talian memerlukan kos tinggi berbanding pembelajaran secara bersemuka. Adakah pelajar dapat menyesuaikan diri dalam menjalani perubahan cara pembelajaran? Seramai 26 responden memilih tidak pasti dan seramai 26 responden memilih setuju. 20 orang responden memilih sangat setuju dengan penyataan berikut. Manakala 6 responden dan 2 orang responden masing-masing memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju dengan penyataan berikut. Bagi soalan pertama, kami ingin mengkaji sama ada pelajar universiti menghadapi masalah ketidakstabilan rangkaian internet semasa kelas atas talian ataupun tidak. Jumlah responden yang bersetuju dengan pernyataan ini adalah seramai 27 orang bersamaan dengan 33.8%. Seperti yang diketahui, sejak era pandemik berlaku, semua universiti telah menghentikan kelas secara fizikal dan beralih kepada kelas secara atas talian. Ini memerlukan setiap pelajar untuk memastikan mereka mempunyai rangkaian internet tidak kira di rumah keluarga, rumah sewa ataupun hostel. Akan tetapi, setengah responden ataupun pelajar menyatakan mereka mempunyai masalah rangkaian internet yang tidak stabil sehingga tidak boleh menyertai kelas yang telah ditetapkan oleh pensyarah mereka. Hal ini kebiasaannya berlaku disebabkan oleh hujan, berada di kawasan pedalaman ataupun luar bandar dan melanggani syarikat telekom yang tidak sesuai dengan kawasan tempat tinggal. Seterusnya, bagi penyataan kedua, kekerapan tertinggi seramai 26 responden bersamaan 23.5% memilih setuju bagi penyataan ini. 23 responden bersamaan 28.7% memilih tidak pasti, manakala 22 responden bersamaan 27.5% memilih sangat setuju. Ini menunjukkan hampir keseluruhan responden kurang berpuas hati dengan rangkaian internet yang mereka biayai kerana tidak sejajar dengan perkhidmatan yang ditawarkan. Rata-rata syarikat telco mengenakan caj yang tinggi kerana kadar internet yang sedikit dan kadang-kadang terjadi rangkaian internet yang tidak stabil, menjadikan pengguna kurang berpuas hati terutama kepada pengguna dari kalangan pelajar kerana internet merupakan keperluan bagi mereka untuk melaksanakan pembelajaran atas talian semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kekerapan tertinggi bagi penyataan ketiga ialah sangat setuju iaitu 29 orang responden bersamaan 36.3%,
Kedua tertinggi bagi skala tidak pasti iaitu seramai 21 orang responden bersamaan 26.3% dan diikuti dengan setuju iaitu seramai 19 orang responden bersamaan 23.8%. Manakala sangat tidak setuju terdapat 9 responden bersamaan 11.3% dan sangat tidak setuju mewakili 2 responden bersamaan 2.5%. Ini menunjukkan majoriti responden terpaksa mencari inisiatif lain kerana masalah rangkaian internet yang berlaku semasa pembelajaran atas talian sedang berlangsung. Antara inisiatif yang boleh dilakukan oleh responden adalah dengan belajar di kawasan yang mempunyai rangkaian internet yang lebih stabil seperti perpustakaan awam atau pusat internet yang berdekatan. Selain itu, pemasangan Wi-Fi juga merupakan inisiatif yang boleh dilakukan oleh para responden untuk memudahkan proses pembelajaran atas talian. Penyataan keempat menunjukkan 55% bersamaan 44 responden memilih sangat setuju, manakala bagi setuju mewakili 21 responden bersamaan 26.3%, seterusnya 14 responden bersamaan 17.5% memilih tidak pasti dan seorang responden bersamaan 1.3% memilih tidak setuju. Jelaslah bahawa hampir sebuah responden merasakan pihak syarikat telco perlu membuat penambahbaikan rangkaian internet pada masa akan datang bagi memudahkan pelajar untuk mengikuti sesi pembelajaran atas talian dan mendapatkan bahan atau maklumat untuk menyiapkan tugasan yang diberikan tanpa sebarang masalah dan gangguan yang berkaitan dengan rangkaian internet. Bahagian D. Untuk soalan yang pertama, pengkaji ingin mengenal pasti sama ada pihak universiti sewajarnya menyalurkan bantuan internet seperti bantuan pakej data kepada pelajar yang memerlukan. Berdasarkan graf responden, seramai 44 responden atau 55% sangat bersetuju dengan soalan tersebut. Ini kerana pakej internet yang ditawarkan pada masa kini amatlah mahal, tidak berbaloi dengan apa yang kita dapat. Dengan ini, jika pihak universiti memberi ataupun menyalurkan bantuan tersebut kepada pelajar yang amat memerlukan, mereka dapat menghadapi kelas atas talian dengan mudah tanpa rasa terbeban. Dengan itu, pelajar tidak lagi rasa tertekan ataupun terbeban untuk memiliki pakej data internet tersebut. Soalan yang kedua. Bagi soalan yang kedua, pengkaji ingin mengetahui sama ada pihak universiti mengutamakan pelajar yang mempunyai masalah rangkaian internet untuk pulang ke kampus terlebih dahulu berbanding pelajar yang lain. Graf di atas menunjukkan bahawa 48 responden ataupun 60% daripada keseluruhannya sangat bersetuju dengan kenyataan tersebut. Hal ini hampir semua universiti telah menawarkan Wi-Fi di kolej kediaman pelajar. Jadi pihak universiti haruslah mengutamakan pelajar yang memerlukan rangkaian internet supaya mereka boleh menghadapi kelas atas talian mereka. Oleh itu, pelajar tersebut tidak terlepas dengan kelas mereka dan dapat memfokuskan pembelajaran mereka tanpa rasa terganggu dengan rangkaian internet seperti di rumah mereka. Bagi soalan yang ketiga, kami ingin mengenal pasti sama ada pihak universiti seharusnya membantu pelajar untuk mendapatkan kebenaran menggunakan kemudahan internet di sekolah atau institusi pendidikan yang berdekatan dengan kawasan penempatan pelajar. Seperti yang boleh dilihat pada rajah tersebut, seramai 47 orang atau 58.8% responden sangat bersetuju dengan kenyataan tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana sesetengah pelajar yang duduk di kawasan luar bandar agak sukar untuk mendapatkan akses internet. Jika pihak universiti dapat membantu pelajar mendapatkan kebenaran untuk menggunakan fasiliti internet di sekolah atau institusi pendidikan yang berdekatan, pelajar dapat mengakses kemudahan internet untuk tujuan pembelajaran di atas talian mereka.
Oleh itu, pelajar tersebut tidak akan ketinggalan dalam pelajaran. Sebaliknya dapat mengikuti kelas-kelas di atas talian mereka dengan sepenuh perhatian mereka. Bagi soalan yang keempat, kami ingin mengkaji sama ada pihak universiti perlu menyediakan sebuah platform aduan untuk pelajar mengadu tentang permasalahan internet yang dihadapi oleh mereka. Mengikut pada soalan di dalam rajah tersebut, seramai 45 orang atau 56.3% responden sangat bersetuju dengan pernyataan di atas. Hal ini dikatakan demikian kerana sesetengah pelajar yang mempunyai masalah seperti masalah kewangan, masalah rangkaian internet dan sebagainya berasa malu dan segan untuk meminta bantuan daripada pihak universiti. Sekiranya wujudnya sebuah platform untuk aduan pelajar dapat mengadu tentang permasalahan mereka dengan mengisi borang tanpa bertanya secara terus kepada pihak universiti. Platform sebegini amat diperlukan semasa era pandemik COVID-19 kerana banyak keluarga yang terjejas kerana masalah kewangan yang dihadapi oleh mereka. Oleh itu, platform sebegini dapat membantu pelajar yang mempunyai kesukaran ketika pembelajaran di atas talian. Langkah cadangan penambahbaikan untuk mengatasi masalah jaringan internet di kalangan pelajar semasa pandemik COVID-19. Antaranya, yang pertama ialah kerajaan perlu meneruskan bantuan jaringan prihatin untuk kemudahan pelajar. Ini kerana bantuan tersebut diakui banyak meringankan beban pelajar ketika melanggan internet. Walaupun cuma RM15 yang dikurangkan, tetapi sangatlah berguna lebih-lebih lagi kepada pelajar B40. Seterusnya, yang kedua ialah penyedia perkhidmatan telekomunikasi juga perlu lebih telus dengan memastikan kualiti pakej internet yang disediakan dapat mencapai tahap semaksimum yang mungkin kelajuannya agar tugas dan kerja dapat diselesaikan dengan lebih lancar. Selain itu, yang ketiga ialah pihak universiti juga boleh memperluaskan bantuan mereka untuk mereka yang terkesan. Pencarian yang lebih menyeluruh terhadap pelajar yang terkesan kerana kebanyakan mereka ini malu untuk tampil ke hadapan, walhal merekalah yang sangat-sangat memerlukannya. Kesimpulannya, perubahan yang berlaku ketika pandemik COVID-19 melanda telah membawa banyak perubahan terutamanya kepada pelajar dan juga cara pembelajaran. Namun, dengan perubahan tersebut, pelajar-pelajar dapat menyesuaikan diri dengan kadar yang sangat pantas bagi mengikuti pembelajaran dan pengajaran di atas talian. Walaupun pada awalnya merupakan culture shock kerana secara tiba-tiba berlakunya perubahan. Selain itu, permasalahan yang utama ketika PDP secara atas talian adalah bukan daripada persekitaran yang kondusif atau tidak, namun masalah rangkaian internet itu sendiri. Contohnya, seramai 48 orang daripada 80 responden telah berpendapat bahawa perkhidmatan yang ditawarkan adalah sangat tidak sejajar dengan apa yang sewajarnya diberikan oleh pihak syarikat telekomunikasi. Sejajar dengan permasalahan ini, pihak yang berwajib perlulah mengambil tindakan dan mula bergerak untuk memastikan masalah kelangsungan rangkaian dan capaian internet ini dapat diatasi dengan kadar segera agar dapat memudahkan bukan sahaja pelajar namun setiap rakyat di Malaysia.